Terima kasih kerana menonton Buletin Pagi 23 Jun. Anda bersama saya, Nik Nur Syuhada Hasan. Tajuk utama pagi ini. Fasa kedua Pelan Pemulihan Negara, kerajaan teliti pelbagai faktor termasuk situasi sebenar COVID-19. Juga kemasukan banduan baru di Melaka cetus kluster. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan melihat pelbagai faktor termasuk situasi sebenar COVID-19 dalam negara serta kaedah intervensi sebelum memutuskan negara boleh beralih ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, meskipun kerajaan telah menentukan sasaran seperti tarikh, tempoh, kadar dan jumlah kes serta proses vaksinasi, namun situasi sebenar sentiasa berubah. Kita ada beberapa hari lagi saja. Ya. Kalau sekiranya kadar itu boleh turun lebih lambat, bermakna ikut jadual yang kita harapkan, maka kita akan beralih ke fasa kedua. Itu keadaannya. Jadi disebabkan itu kita akan nanti lagi, kita tak akan buat pengumuman sekarang. Biasanya kita bagi ruang 2-3 hari. Sama ada kita nak sambung ataupun kita akan beralih. Katanya kerajaan sentiasa memantau perkembangan semasa menerusi Kementerian Kesihatan dan seluruh sistem yang ada bagi memastikan kaedah intervensi yang boleh dilakukan. Keadaan itu bagaimanapun tidak mencukupi tanpa pelibatan masyarakat untuk patuh kepada SOP. Perdana Menteri turut menekankan mengenai pentingnya proses vaksinasi dipercepatkan agar keadaan lebih terkawal dan proses penurunan kes positif akan lebih cepat. Beliau mengulas mengenai rancangan kerajaan untuk beralih ke fasa seterusnya ketika fasa Perintah Kawalan Pergerakan yang dijadualkan sehingga 28 Jun ini. Namun kadar kes masih di atas 4,000 kes. Kemasukan 186 banduan baru dikenal pasti punca kluster baru sehingga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di penjara Sungai Udang, Melaka bermula hari ini hingga 6 Julai depan. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, kes pertama berlaku melibatkan banduan dibawa masuk dari Negeri Sembilan minggu lalu. Katanya 157 banduan disahkan positif COVID-19 selepas 342 orang menjalani saringan. Justru sebuah blok dalam penjara dikuarantin bagi tujuan pengasingan banduan. Pihaknya juga masih mengesan kontak rapat dalam kalangan banduan dan kaki tangan terbabit. Beberapa langkah diambil termasuk memastikan tiada lagi kemasukan banduan baru dari negeri lain. Penjara Sungai Udang kini menempatkan hampir 3,500 banduan. Dua lagi kawasan di Sabah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD susulan peningkatan penularan kes COVID-19. Lokaliti terbabit membabitkan Kampung Panggi Hujung dan Kampung JKR Lama di Kunak, Sabah yang bermula Khamis ini hingga 7 Julai. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataannya berkata, Kementerian Kesihatan telah melakukan 16 ujian saringan di Kampung Panggi Hujung dan 11 kes direkodkan. Manakala di Kampung JKR Lama, sebanyak 15 kes dikesan hasil daripada 42 saringan di lokaliti tersebut. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail turut memaklumkan seramai 950 individu ditahan atas kesalahan ingkar SOP. Daripada jumlah itu, seramai 923 individu di kompaun manakala 36 lagi direman Isnin lalu. Malaysia akan bekerjasama dengan Kesatuan Eropah EU dalam bidang penyelidikan dan pembangunan bertujuan memperkukuhkan kesiapsiagaan kecemasan dan keupayaan sistem kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kerjasama itu juga fokus kepada usaha tindak balas serta pengurusan COVID-19. EU Asia Tenggara ASEAN dan Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura semalam melancarkan program kerjasama itu bagi tempoh 3 tahun. Dengan pembiayaan dana sebanyak 8.7 juta ringgit, beberapa usaha strategik akan dilaksanakan termasuk pembendungan COVID-19, memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan awam dan aktiviti saringan dalam kalangan masyarakat. Ingenious ideas would give birth to innovation that support the growth and progress of the nation. Ministry of Health, Malaysia, is happy to cooperate in research
and development areas that aims to strengthen overall emergencies preparedness and health system capacity with specific focus to COVID-19 management and response. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pelancaran program kesiapsiagaan dan tindak balas pandemik kesihatan EU ASEAN di Malaysia secara maya. Program turut berteraskan 10 aspek utama berkaitan langkah pembendungan COVID-19. Antaranya ia meliputi pemantauan, penyelarasan dan perancangan negara, makmal kebangsaan, penilaian risiko dan libat urus komuniti, pencegahan dan kawalan jangkitan. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU telah meluluskan kira-kira 5 juta dos vaksin COVID-19 bagi Malaysia. Duta EU ke Malaysia, Michalis Rokas berkata, ia seiring usaha EU dalam membantu Malaysia mempercepatkan program vaksinasi dan mencapai imuniti kelompok. Has manufactured and already shipped 560,000 doses of AstraZeneca through the COVAX scheme. The approval, if you allow me to add, is very fast. It takes 2 or 3 days. And let me also mention that the European Commission has approved all the requests from Malaysia until now. Katanya sehingga 15 Jun, sejumlah 4.87 juta dos Pfizer-BioNTech telah dihantar ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, Rokas berkata EU akan mengumumkan elemen sijil vaksinasi digital dalam masa terdekat. Sijil bertujuan untuk memudahkan pergerakan di dalam negara Eropah pasca pemulihan COVID-19. Pemvaksinan ke atas 80% daripada 849,000 penduduk Negeri Sembilan yang layak menerima vaksin dijangka selesai Oktober ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19, Khairi Jamaluddin berkata, jumlah itu membabitkan 20,000 dos vaksin disuntik setiap hari bermula Julai. Dan dengan peningkatan kapasiti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat tadi, iaitu penambahan PPV, saya yakin kita akan dapat selesaikan pemberian vaksin kepada 80% penduduk Negeri Sembilan pada akhir bulan Oktober nanti. Lebih awal daripada dijadualkan, iaitu pada bulan Disember. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 bersama Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun di Wisma Negeri semalam. Negeri Sembilan dijadualkan menerima sebanyak 600,000 vaksin pada bulan depan dengan penambahan pusat pemberian vaksin PPV termasuk PPV industri. Terdapat 62 PPV dibuka setakat ini di negeri itu. Katanya 2 PPV industri di Sendayan dan Senawang yang membabitkan 46 kilang dengan keseluruhan 15,000 pekerja menerusi program imunisasi industri kerjasama awam swasta PIKAS. Seramai 733 tok batin dari 853 perkampungan orang asli di seluruh negara setuju untuk menerima vaksin setakat Isnin lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, daripada jumlah itu, hampir 50% telah menerima vaksin sekaligus menjadi teladan kepada masyarakat. Kita merasa amat bangga program outreach kita yang telah kita anjurkan dalam beberapa hari ini. Rasa saya dalam masa 2 minggu saja baru kita lancarkan peningkatan yang begitu ketara dari segi masyarakat asli untuk mengambil vaksin. Katanya masalah utama kekurangan maklumat menyebabkan masyarakat itu sebelum ini tidak mendaftar untuk vaksin. Menerusi program outreach vaksinasi COVID-19, masyarakat terbabit boleh didekati dan menerima vaksin. Beliau berkata demikian selepas meninjau program vaksinasi bergerak di Kampung Pancur dan Kampung Peti di Jempol semalam. 7 penerima vaksin yang menghidap masalah kesihatan menerima vaksin di rumah. Istimewa pada saya lah. Cukup istimewa dengan isteri saya kan. Dia orang datang ke rumah kan macam ni susah payah kan. Memang saya syukur alhamdulillah lah. Saya berterima kasih sangat sebab elok sangat pada masyarakat orang asli. Vaksin ini diadakan di kampung orang asli sebab ianya dapat membantu kita mencegah sebelum merebak penyakit COVID ni. Sebelum ni persepsi masyarakat orang asli khususnya lah, mereka takut dan bimbang dengan macam-macam persepsi yang mereka dengar lah. Tapi apa yang dah saya alami sendiri hari ini, sebenarnya tak ada apa. Benda ni untuk kebaikan kita, apa salahnya? Jangan takutlah, datanglah, cucuklah dengan vaksin.
Sementara itu, usaha menambah lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV terus dipertingkatkan termasuk di Seri Iskandar Perak. Pengerusi Majlis Bencana Daerah Perak Tengah, Rozali Nawati Cik Rosli berkata, PPV Kampung Gajah akan dibuka Julai ini bagi kemudahan penduduk luar bandar kawasan itu. Untuk ini PPV 3, jenis 3. Ya. So sehari dalam berapa? Kalau ikutkan untuk PPV jenis 3 kita boleh vaksin sehari dalam 600 orang. PPV baru itu akan dibuka di Felkra Cangkat Lada bagi kemudahan 34,000 penduduk di sekitar Kampung Gajah. Sehingga Ahad lalu, 42,199 orang telah mendaftar dengan 44.6% telah menerima vaksin di Perak Tengah. Bagaimanapun, lebih 37,000 individu yang layak di daerah itu masih belum mendaftar. Menteri Besar Perak Datuk Sarani Mohamad sebelum ini berkata, 31 PPV di Perak akan beroperasi sepenuhnya apabila bekalan vaksin diperoleh. Setakat ini, 18 PPV dibuka di negeri itu. Pusat pemberian vaksin PPV secara pandu lalu antara kemudahan yang menjadi pilihan bagi melaksanakan proses vaksinasi lebih pantas. Di Johor, PPV pandu lalu pertama di negeri itu kini beroperasi di Hospital KPJ Pasir Gudang bermula semalam. PPV pandu lalu yang pertama dilaksanakan pihak swasta dengan menyasarkan golongan warga emas dan berisiko. Walaupun permintaan mengenai pandu lalu ini masih lagi belum tinggi dan agak kurang, tapi kami merasakan ia adalah satu tanggungjawab dan juga amanah yang ada pada kami sebagai pusat pemberi vaksin. Katanya kaedah pemberian vaksin ini dikhaskan untuk mereka yang mempunyai komorbiditi, pesakit strok dan OKU. Seramai 25 kaki tangan Hospital KPJ Pasir Gudang terdiri daripada doktor, jururawat dan anggota sokongan ditugaskan untuk pemberian vaksin secara pandu lalu. 3 individu termasuk 2 wanita direman 7 hari bagi membantu siasatan kes rasuah penguatkuasa bagi melindungi kegiatan judi di Tawau. Perintah reman hingga 27 Jun itu dikeluarkan Magistrate Zul Elmi Yunus di bawah Mahkamah Magistrate Tawau semalam. Semua suspek berumur antara 23 hingga 57 tahun itu ditahan 11 pagi kemarin di sebuah premis di Tawau. Kes disiasat di bawah Seksyen 16(B) Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Suspek lelaki disyaki memberi suapan kepada anggota penguatkuasa bagi melindungi kegiatan judi. Dalam serbuan di premis judi, SPRM merampas RM40,000 dan menyita 4 akaun bank bernilai lebih RM300,000 disyaki hasil kegiatan itu. Beberapa tangkapan susulan dijangka dilakukan dalam tempoh terdekat. Polis merampas 480 mesin Bitcoin dalam serbuan di 8 premis rumah kedai di Pusat Perdagangan Hill Park, Puncak Alam petang semalam. 3 suspek lelaki ditahan dalam serbuan oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Pihak PDRM telah berjaya menangkap 2 lelaki bangsa India dan 1 lelaki Cina. Seterusnya telah merampas sebanyak 480 unit mesin Bitcoin yang mana nilai rampasan dia adalah sebanyak lebih kurang RM144,000. Manakala kerugian yang ditanggung oleh TNB dianggarkan lebih kurang RM720,000. Sindiket dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu bagi mengubah suai premis untuk kegiatan pelombongan mata wang kripto. Kegiatan ubah suai dan penyambungan secara haram pada pendawaian elektrik membawa risiko kepada premis lain. Operasi disertai pasukan SEAL Tenaga Nasional Berhad TNB bertindak memotong bekalan elektrik premis itu. Siasatan kes di bawah Seksyen 379 dan 427 Kanun Keseksaan kerana mencuri elektrik serta melakukan bencana pada harta awam. Mayat seorang lelaki dipercayai sudah seminggu berada dalam danau di Tasik Tanjung Labuh, Batu Pahat, Johor semalam. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Pahat, Pegawai Bomba Kanan 2 El Kumar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan untuk mengangkat mayat berkenaan jam 5.52 petang. Menurutnya, 10 anggota dengan sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT dan 1 unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikejarkan ke tempat kejadian.
Mayat mangsa berusia dalam lingkungan 40-an itu dipercayai hampir seminggu berada dalam danau sedalam 6 kaki. Operasi menarik mayat tersebut dengan menggunakan grappling iron untuk dibawa ke darat. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. UMNO masih belum membincangkan sebarang tindakan jika Dewan Rakyat tidak bersidang dalam tempoh 14 hari. Naib Presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tempoh yang dicadangkan oleh Presiden Parti adalah pandangan diambil daripada Biro Politik Parti. Kita memang bersetuju supaya Parlimen dibuka. Tetapi secepat mungkin yang dititahkan oleh Yang Pertuan Agong itu di berbagai-bagai interpretasi lah. Apa maksud cepat tu. Ya. Jadi UMNO berpandangan perlu cepat jadi 14 hari. Itu pandangan daripada Biro Politik UMNO. Biro Politik bukan majlis tertinggi. Dari segi dasar yang boleh memutuskan dasar adalah majlis tertinggi. Dari segi Biro Politik hanya mencadangkan. Ini hanya cadangan daripada UMNO tetapi MT lah yang akan memutuskan. Jadi cadangan UMNO supaya 14 hari diadakan sidang. Tapi soalnya kalau tidak mengadakan sidang, apa akan jadi? Apa tindakan? Tidak dibincangkan. Beliau mengulas kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Senin lalu yang dilaporkan berkata, UMNO memberi tempoh 14 hari kepada kerajaan bagi memulakan langkah membuka Parlimen. Sambungan dengan itu dan setelah Malaysia dan United Kingdom UK melancarkan buku panduan bertajuk Smart City Handbook Malaysia sebagai kerjasama dalam aspek pembangunan bandaraya pintar antara dua negara. Buku panduan itu menggariskan aspek landscape bandaraya pintar di seluruh Malaysia serta contoh kepakaran dan projek sama di UK. Nationally, Malaysia is concerting its efforts in strengthening the country's digital infrastructure. The National Digital Infrastructure Plan, Jalinan Digital Negara, known as JENDERA, is designed to steer Malaysia towards digital connectivity by boosting the efficiency of the national infrastructure. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran secara maya. Yang turut mengikuti majlis pelancaran itu ialah Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Charles Hay. Katanya, beberapa usaha sama dengan syarikat UK sedang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor dan Pulau Pinang. Antaranya projek mobiliti pintar di Iskandar Malaysia dan Melaka. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. 8 ahli kumpulan bersenjata di Myanmar yang menentang rampasan kuasa oleh junta tentera maut. Ia selepas pihak berkuasa menyerbu sebuah rumah yang dipercayai menjadi pusat operasi di bandar Chanmia Tazi. Serbuan turut menahan 8 lagi suspek. Turut dirampas dalam serbuan sama ialah bom dan periuk api buatan sendiri selain senjata api ringan. Mengikut laporan Majlis Pentadbiran Negeri, pihak berkuasa yang menyerbu lokasi terbabit turut mengalami kecederaan serius. Selain itu, beberapa ahli kumpulan berkenaan dikesan melarikan diri sejurus insiden tembak-menembak berlaku. Lebih 140,000 majikan pelbagai sektor di Singapura menerima bantuan skim sokongan pekerja JSS melibatkan peruntukan lebih $2.2 bilion Singapura. Penyaluran bantuan itu dijadualkan bermula 30 Jun ini. Menurut Kementerian Kewangan dan Lembaga Hasil Dalam Negeri, bantuan itu mampu memastikan lebih 2 juta pekerja menerima manfaat berkenaan. Sehingga kini jumlah keseluruhan bantuan skim itu mencecah lebih $26.7 bilion Singapura sejak kali pertama diperkenalkan pada Februari tahun lalu. Difahamkan, majikan yang telah membuat sumbangan wajib kumpulan wang simpanan pusat CPF bagi bulan Januari hingga Mac tahun ini menjelang tarikh akhir yang ditetapkan layak menerima manfaat sama. Di India, sebuah firma penerbangan melaksanakan ujian pertama penghantaran ubat dan vaksin COVID-19 ke kawasan pedalaman. Dron berkenaan mampu membawa beban 1 kilogram dengan jarak penerbangan 20 kilometer.
Pihak berkuasa turut membenarkan pelaksanaan ujian penerbangan melepasi had 450 meter berbanding undang-undang sedia ada. Sebelum ini, kerajaan turut membuka bidaan untuk pengoperasi drone membantu melaksanakan projek perintis bagi menghantar bekalan perubatan. India dilihat ketinggalan dalam aspek drone berbanding negara lain, sama ada dari segi penggunaan atau kerangka perundangan. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke saingan Euro 2020, England menamatkan saingan peringkat kumpulan D di tangga teratas selepas menang 1-0 pada aksi terakhir ke atas Republik Czech. Turut mencatat kemenangan Croatia yang mengatasi Scotland dengan keputusan 3-1. Selain England selaku juara kumpulan, dua lagi kumpulan, Croatia dan Republik Czech turut mara kepusingan kalah mati selepas mengumpul 4 mata keseluruhan. Turut mencatat kemenangan Croatia yang mengatasi Scotland dengan keputusan 3-1. Selain England selaku juara kumpulan, dua lagi pasukan, Croatia dan Republik Czech, turut mara kepusingan kalah mata selepas mengumpul 4 mata keseluruhan. Selepas satu kemenangan dan satu keputusan seri, England turun bertemu Republik Czech untuk aksi terakhir peringkat kumpulan dan England hampir memecah kementuan seawal minit kedua sebelum percubaan Raheem Sterling hanya terkena tiang. Minit ke-12, kem England akhirnya ceria selepas hantaran Jack Grealish berjaya ditanduk masuk Sterling. Kekal sehingga tamat separuh masa, usaha terus digerakkan Republik Czech untuk mencari gol penyamaan. Namun ketakasan Jordan Pickford di gawang England menafikan beberapa percubaan yang dicipta. Keputusan 1-0 kekal sehingga tamat permainan dan England ceria melengkap ke peringkat seterusnya selaku juara kumpulan. Sementara itu, peluang terbuka dimiliki Croatia dan Scotland untuk ke peringkat kalah mati sekiranya memenangi perlawanan ini. Dan Croatia bermula baik selepas Nikola Vlasic membuka jaringan pada minit ke-17. Bagaimanapun, Scotland berjaya melakukan kebangkitan sebelum Callum McGregor menjaringkan gol penyamaan 3 minit sebelum rehat. Pertarungan sengit terus disajikan kedua-dua pasukan sebelum Croatia kembali di depan hasil jaringan Luka Modric pada minit ke-62. Dan Croatia terus garang mencipta gol ketiga pada minit ke-77, kali ini menerusi sentuhan Ivan Perisic. Ia bagai terus menutup peluang untuk Scotland bangkit dengan keputusan 3-1 kekal sehingga whistle penamat. Kedukaan buat Scotland tersingkir dari persaingan. Sebaliknya, Croatia ceria mara ke peringkat kalah mati bersama dua lagi pasukan England dan Republik Czech. Sekian Buletin Pagi, pastikan anda sentiasa memeriksa aplikasi MySejahtera anda bagi tujuan penerimaan vaksin. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhadani Hasan. Salam hormat dan Assalamualaikum.